Baik, dalam video ni saya nak tunjukkan satu strategi Dan strategi ni ada cara paling cepat untuk nak bina bisnes online dengan pendapatan 5 angka ke atas sebulan dengan risiko paling rendah. Ini strategi yang saya pakai dan strategi ramai student-student saya pakai dan mereka banyak menjana antara, kalau yang baru-baru tu ada yang menjana 4 angka sebulan dan yang paling tinggi setakat ni student yang saya bantu sudah menjana 7 angka setahun lah so maksudnya dalam 100,000 hingga 200,000 sebulan. Baik, jadi kita mulakan. Pertama sekali saya ada sedikit gambar rajah untuk saya kongsi. Okay, apa maksud kotak-kotak ni? Okay, bila kita nak mulakan satu produk online yang kita nak jual, ataupun mungkin anda dah berniaga tapi nak check sama ada produk yang anda jual sekarang ni bolehkah dijual secara online. Okay, so ni proses yang anda mesti lalui atau yang saya sarankan anda lalui untuk dapatkan impak yang maksimal lah. Okay, pertama sekali kita kena pilih market. Saya guna pen lain. Kita kena pilih market yang sudah pun terbukti ada pasaran. Saya tak galakkan kita masuk dalam pasaran yang kita baru nak test, baru nak try, yang belum terbukti, sebab dia akan jadi susah. Tapi kalau kita kaji pasaran, ada pasaran-pasaran tertentu yang memang dari dulu sampai sekarang, dah berpuluh-puluh tahun dulu sampailah sekarang, pasaran ini memang sentiasa hot, sentiasa ada permintaannya yang tinggi. Jadi untuk nak memudahkanlah, saya dah pecahkanlah beberapa pasaran yang utama. Saya permudahkan jadi 4K. Okey. K yang pertama adalah kewangan. Okey, jadi apa-apa saja yang ada kena-mengena dengan keuangan, contohnya stock market, membina bisnes, investment, unit trust, cara buat duit online. Ini semua adalah market-market yang dari dulu sampai sekarang memang laku. Okey. Okey, yang kedua adalah kesihatan. Kesihatan dan kecantikan lah. Okey, dan yang ni adalah market yang memang dari dulu sampai sekarang masih orang nak benda ni. Sebab tak ada orang yang nak sakit kan, semua orang nak sihat. Jadi orang akan sanggup keluarkan bayar untuk dapatkan kesihatan yang baik. Okey, yang ketiga adalah kerohanian. Ya, maksudnya contohnya macam benda-benda keagamaan, motivasi, self-help, motivasi diri. Semua ni benda yang daripada dulu sampai sekarang, kalau anda tengok kan dah lama ada benda ni, buku-buku begini, contohnya seminar-seminar begini, sudah lama ada. Kemudian yang last sekali adalah kekeluargaan. Kekeluargaan dan kehidupan ataupun lifestyle. So lifestyle ni macam contohnya travel, pelancongan, barangan bayi, fashion, baju, ya. So itu bawah kekeluargaan dan lifestyle, dalam kekeluargaan dan kehidupan. So anda boleh selami keempat-empat kategori ini, dan yang mana yang anda paling minat ataupun yang mana yang anda paling banyak kepakaran. Jadi selami diri sendiri, tengok kita punya diri sendiri macam mana, yang mana yang agak-agak rasa macam okey. Bila dah okey, baru kita pergi ke next step, iaitu kita akan pilih produk. Kita akan pilih produk yang dalam antara 4 pasaran ni. Okey, untuk pilih produk ni contohnya let's say anda kata saya nak pilih untuk jadi ejen takaful. Ejen takaful di bawah keuangan. Jadi itulah pilihan produk yang anda nak buat. Jadi bila sampai masa ni, anda kena tanya diri sendiri, adakah anda minat buat takaful, ataupun adakah anda ada pengalaman buat takaful. Okay, itu contohnya macam tu. Tapi satu lagi tips yang saya nak bagi dekat sini, semasa pilih produk ni, sebenarnya kita boleh buat dan tengok statistik permintaan
Bermaksud kita ada cara yang kita boleh guna secara free untuk tahu berapa ramaikah, berapa besarkah permintaan untuk produk ni. Katalah kita, saya bagi contoh lagi satu. Katalah kita pilih produk kesihatan dan yang kita nak buat adalah produk kuruskan badan. Secara spesifik mungkin nama produk dia produk RDX 2. Ini contohnya. Jadi saya sebenarnya boleh masuk dalam beberapa tool yang ada dalam online untuk tahu berapa orang sebenarnya yang mencari produk yang bernama RDX2 ni. Teknologi ini wujud dan dia percuma. Jadi sebelum kita pilih produk, kita boleh guna beberapa tool, ada banyak saya mention satu je kat sini. Untuk tahu adakah produk ni sedang hot atau tidak. Okay. So kalau kita dah pilih produk yang hot, permintaannya tinggi dan kita dah pilih daripada market yang terbukti laris, baru kita pergi pada step seterusnya, iaitu kita nak iklankan produk ni. Alright. Ataupun dengan kata lain, kita nak pamerkan produk kita di kedai. Tapi dalam kes online, kedai kita adalah website kita ataupun Facebook page kita. Itu adalah kedai kita secara online. Dengan kata lain, kita akan mengambil gambar produk tu dan kita akan buat sedikit penulisan, penulisan yang mempengaruhi orang untuk membeli produk ini. So ini nama dia copywriting. Copywriting. Okay, so kita nak iklankan produk ni, tapi kita belum nak beli produk ni. Kita cuma ambil gambar dia dekat internet. Jangan beli lagi produk, jangan contact supplier dan nak borong ke, nak order ke, belum. Kita cuma baru nak test, sebab kita nak buat bisnes yang risiko rendah kan. Jadi jangan beli lagi, kita test dulu, ambil gambar dia, upload dekat kedai online, tulis sedikit copywriting, ayat-ayat yang mempengaruhi orang untuk membeli. Kemudian next step, kita akan hantarkan trafik. Kita nak test jualan, boleh jual ke tak boleh jual. Okay, so kita nak tarik trafik. Okay, trafik ni ada dari pelbagai sumber dalam online ni. Ada daripada Facebook, ada daripada YouTube, ada daripada Google, ada daripada Instagram. Tapi yang penting adalah tak semestinya kita kena guna semua trafik ini, sebab tak semua trafik sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi kita tak perlu nak pening kepala untuk cari semua trafik. Yang penting adalah kita kena kenal pasti trafik mana yang paling sesuai dengan produk yang kita nak jual. Okey, jadi bila kita nak test ni, dalam peringkat testing ni, kita macam umpama nak jual macam biasa. Dan kita akan letak macam jualan macam biasalah. Kita nak jual pada dia akan seolah-olah nak bank in duit pada kita. Tapi bila orang dah tanya, janganlah terima duit tu. Katalah ada orang dah tanya, yang kita dah letak iklan, kita dah hantar trafik, kita dah hantar ramai orang pada iklan ni. Okay, maksudnya trafik ni maksudnya kita hantar ramai orang datang ke kedai kita. Okay, dan orang-orang yang tengok copywriting ni dan gambar ni mungkin terpengaruh. Apa yang kita nak buat adalah kita nak test, ada tak orang yang terpengaruh untuk beli. Dan kalau ada, berapa orang yang terpengaruh untuk beli. Okay, so kalau orang yang minta nak beli tu tak ramai, sikit, mungkin seorang dua je sehari, jadi mungkin produk ni tak begitu, dia ada beberapa reason. Ni 3 reason dia. Pertama sekali, kita kena tengok adakah ayat kita cukup power. Itu reason pertama. Jadi kalau tak ada orang beli, tiada orang beli, kita kena tengok balik kita punya ayat ni. Sebab kalau kita pasti yang statistik ni telah menyatakan bahawa produk ni memang ada permintaan, dan kalau kita dah pasti bahawa market ni memang market yang laku seperti dalam 4 kategori ini, kalau confirm dalam 4 kategori ini dan statistik mengatakan produk ni memang laku, memang ada permintaan, memang orang cari, masalahnya memang pada ayat yang kita tulis. Kemungkinan besar pada copywriting kita, sebab ayat kita tak cukup menyengat. Jadi apa yang kita buat, kita akan buat iklan baru, iklan yang kedua. So mungkin iklan ini tak bagus kan, kita buat iklan yang kedua
gambar mungkin gambar lain dan mungkin ayat lain, dan kita test pula sekali lagi, hantar trafik sekali lagi dan tengok adakah ayat kedua ni menyengat atau tidak. Okey, kalau menyengat, then kita akan dapat duit. Okey, maksudnya kita akan buat keputusan bahawa okey, mungkin hari ni dah 10 orang buat pembelian, so mungkin dah cukup bagus bagi kita. Jadi sekarang ni barulah kita buang test ni, dan sekarang dah bukan test lagi dah, ini memang dah nak jual betul. Sekarang barulah kita kontak siapa yang supply produk ni, dan baru kita buat pesanan, baru kita buat order. Dan ada cara-cara supaya kita tak payah keluar modal pun. Contohnya ada dropship punya business model. Dropship ni bermaksud produk ni kita tak payah beli. Bila ada orang order dengan kita, barulah kita buat order dengan supplier. Jadi kita tak perlu keluarkan modal dulu. Ini salah satu model yang memang tak perlu keluarkan modal. Ini maksud saya dengan risiko rendah lah, ya. Ataupun kita menjadi ejen pada orang pun boleh juga, tak kisah. Ataupun kalau ada modal, boleh je borongkan produk. Ataupun anda boleh jadi orang tengah untuk servis-servis tertentu. Ini cara-cara kita nak buat duit free je. Okey, sekarang bila dah dapat duit, jualan kita semakin lama semakin banyak kan, sebab trafik semakin banyak. Jadi akan ada beberapa isu kat sini yang kita kena jaga betul-betul. Pertama sekali, kita kena jaga pesaing. Sebab kemungkinan besar kalau market ni market yang terbukti boleh laku dan permintaannya tinggi, confirm akan ada pesaing lain yang jual juga. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena monitor pesaing-pesaing, dan kita kena tahu top 5 ataupun top 10 siapakah pesaing paling utama, kenal pasti mereka, dan kita akan cuba buat yang lebih baik daripada mereka untuk dapatkan market share yang lebih tinggi. Okey, yang kedua adalah kita kena simpan database pelanggan. Sebab bila orang buat pembelian, database pelanggan ni penting. Sebab apa? Bila kita ada database, kita boleh contact mereka balik untuk buat pembelian seterusnya. So bila database kita besar, kita boleh contact saya mungkin mereka nak buat ulangan pembelian, so kita dapat duit balik. Pesaing, bila kita dapat buat lebih baik daripada pesaing pun, market share kita lebih besar, dapat duit lagi banyak. Kemudian last sekali, bukan last lah, tapi untuk contoh ni saya bagi yang last, mungkin kita boleh tambah produk tambahan. Jadi asalnya mungkin kita jual satu produk je, RDX2, tapi setelah dah ada sale, dah ada modal sikit, dah ada duit masuk, kita boleh mula fikirkan produk-produk ekstra yang kita boleh tambah. Jadi duit ekstra lagi. Jadi inilah dia formula yang saya pakai, dan ramai student-student saya pakai untuk dapatkan pendapatan sekurang-kurangnya 5 angka sebulan kalau betul-betul ikut formula ni. Okey. Jadi saya nak ajak anda untuk datang ke satu seminar yang saya akan anjurkan. Dan seminar ni akan terangkan dengan very spesifik. Contohnya untuk bahagian ni, statistik permintaan. Macam mana kita nak dapatkan statistik ini untuk dapatkan produk yang memang confirm orang nak beli. Dan juga pada peringkat ini, yang ni, macam mana nak menulis ayat copywriting yang power, yang bila prospek kita membacanya, mereka terus tersentuh dan yang terpengaruh untuk membeli. Macam mana kita nak menulis dengan baik, dan kita akan buat satu aktiviti yang namanya menyelami customer avatar. Okay, menyelami customer avatar ni adalah satu aktiviti di mana kita akan sama-sama cuba mengenal, betul-betul kenal siapakah orang-orang yang nak beli ni. Sebab bila kita kenal dia, makin mudah apa yang kita nak tulis kat sini, dan mereka akan lebih banyak terpengaruh untuk membeli. Okey, ketiga, saya akan ajar dalam seminar ni cara-cara nak tarik trafik ni lah. Macam mana nak tarik trafik, apakah trafik yang paling sesuai untuk produk kita. Dan kita juga akan tengok pesaing. Macam mana kita nak kenal pasti pesaing ni, di manakah mereka, apakah kelemahan-kelemahan mereka, apa yang patut kita tengok, apa yang patut kita bandingkan, dan macam mana kita harus buat untuk buat lebih baik daripada pesaing-pesaing ini. Dan sebenarnya mengambil masa tak lebih daripada 2 minit untuk buat lebih baik daripada pesaing ni. Senang saja. Okay, dan juga kita akan sentuh pasal database pelanggan, cara-cara nak menyusun database pelanggan, dan juga insya-Allah kalau sempat saya akan juga sentuh produk tambahan. Ini bonus sebenarnya.
Tapi namanya sales funnel sales funnel. Kalau sempat saya akan sentuh, kalau tak sempat kira bonus lah kalau sempat Jadi itu saja. Maaflah saya kelang kabut sikit hari ni sebab ada isu, saya nak ada banyak urusan. So, mungkin saya explain tak berapa jelas. Tapi kalau faham, alhamdulillah. Semoga dapat faham, semoga bermanfaat. Tapi apa yang saya nak anda buat sekarang adalah anda kena datang ke seminar ini. Nama seminar ini Beginning Online Marketing. Ini adalah blueprint dia. Tapi seminar ni akan kita sendiri buat pada waktu seminar. Kita akan buat aktiviti ni supaya anda balik pada seminar tu terus boleh start. Tak payah kita tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu-tunggu, lambat. Okey, jadi harga seminar ni tak adalah murah sangat, tak adalah mahal sangat, biasa je. Awal-awal pembukaan dulu harganya cuma 130, tapi semakin lama harganya semakin naik. Semakin hampir dengan tarikh seminar, harganya semakin naik. Jadi anda kena cek tarikh semasa sekarang, pastikan anda daftar segera sebelum harganya naik lagi. Dan saya harap kita dapat berjumpa dalam seminar BOM nanti. Okey, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.